Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita pagi edisi Selasa 13 Jun 2023. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Naratif ekonomi madani bagi hala tuju ekonomi negara yang lebih jelas akan dilancarkan menjelang Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata naratif itu bakal menjadi satu kerangka besar kepada nadi ekonomi negara. Kita ada prinsip ekonomi yang kita carakin cara ringkas dalam buku Madani. Tetapi Kementerian Ekonomi dan kementerian yang terlibat dan juga sektor swasta bila ada proses libat urus ini tentu akan menentukan beberapa dasar yang kita sebut tadi, soal pengguna tenaga, soal keutamaan pelaburan dan soal ekonomi hijau dan yang lain-lain lah. Jadi kita akan tumpukan bidang-bidang yang dirasakan perlu difaham. Naratif ini akan berkerangka besar, umum dan disusuli dengan beberapa tiang nadi ekonomi yang dijelaskan secara berperingkat. Dalam pada itu, pendirian untuk mengurangkan subsidi haji dan elektrik bagi golongan kaya dan berpendapatan tinggi tetap diteruskan. Perdana Menteri menyatakan sekurang-kurangnya 40% daripada subsidi yang disalurkan kerajaan kepada orang miskin turut dinikmati oleh golongan kaya. Subsidi kos mengerjakan haji dan tarif elektrik yang dimanfaatkan golongan itu dianggap tidak lagi munasabah untuk diteruskan. Langkah itu akan menjadi sebahagian daripada kerangka naratif ekonomi madani yang akan dilancarkan kerajaan Ogos ini. Sebelum ini, kerajaan mengumumkan tiada lagi subsidi penuh tarif elektrik kepada golongan T20 dan syarikat besar yang menggunakan tenaga elektrik pada tahap tinggi dengan pengecualian kepada rakyat berpendapatan rendah. Ini pula melibatkan kemudahan perumahan untuk penjawat awam. Pembinaan kuartus baharu penjawat awam dan membaiki kerusakan kuartus sedia ada akan menjadi fokus kerajaan tahun hadapan. Jelas Perdana Menteri pelaksanaannya akan bermula selepas isu tandas dan kemudahan asas di sekolah selesai. Saya fikir lebih baik daripada membahas itu hal-hal yang lain. Jadi sebab itu saya kata kita tegas, hasil pun bertambah dan hasil ini digunakan pertama untuk bela nasib miskin, baiki sekolah anak-anak kita dan klinik-klinik biasa, tempat perubatan supaya keluarga kita, terutama bapa kita dapat layanan setimpal yang baik dan perumahan penjawat awam. Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap pada Majlis Amanat Khas kepada penjawat awam di Shah Alam, Selangor. Minggu Teknologi London yang menghimpunkan pemain industri digital dunia membuka tirai. Tidak terlepas penglibatan Malaysia menerusi Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC dengan diketuai Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil. Wartawan Yunus Muhammad Noor ada perinciannya. Minggu Teknologi London yang berlangsung di Queen Elizabeth II Centre dirasmikan Perdana Menteri Britain Rishi Sunak. Lebih 30,000 pengunjung dan pemain industri digital disasar hadir. Ini termasuk syarikat pemula dan pelabur. Peluang dimanfaat negara selari inisiatif Malaysia Digital. Penglibatan Malaysia dalam Minggu Teknologi London pada kali ini meneruskan kesinambungan daripada penyertaan pada edisi penganjuran tahun lepas. Dan pada kali ini juga nilai pelaburan digital yang dijangka mencecah berbilion ringgit dapat diperoleh hasil penglibatan dalam sektor tumpuan inisiatif Malaysia Digital. Beberapa peluang baharu dijangka diraih menerusi pemeteraian memorandum persefahaman antara MDEC dengan UK ASEAN Business Council dan International Data Center Authority yang bekerjasama dengan Commonwealth Enterprise and Investment Council. Turut jadi perhatian pengumuman pelaburan daripada 10 syarikat United Kingdom. Tapi yang bagus bagi Malaysia yang kita lihat sekarang ni banyak pelaburan yang masuk
dia bersifat sama ada pusat pemprosesan data center, ataupun dalam bidang perkhidmatan services ya. Jadi ini saya lihat mungkin memberi kita satu peluang untuk menjadikan Malaysia sebagai satu hub bagi sama ada pusat pemprosesan data ataupun bagi perkhidmatan. Dalam festival digital ini, Fahmi turut mengadakan sesi meja bulat bersama tokoh dan eksekutif perniagaan. Beliau juga dijadual menyampaikan ucap tama selain menjadi ahli panel forum. Selaras kedudukan sebagai hub pelaburan teknologi digital strategik, Malaysia menyasarkan sektor pelaburan ekonomi digitalnya mencapai 130 bilion ringgit menjelang 2025. Yus Muhammad Nur, London, RTM. Beberapa langkah sedang dikenal pasti bagi memperluas dan mempromosi teknologi kecerdasan buatan AI di negara ini. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, teknologi AI pesat membangun dan diguna pakai secara meluas oleh dunia. Bagi mengelak ketinggalan, Malaysia wajar turut serta. In Malaysia, we need to think through, especially thoroughly, questions around capital and financing and the kind of instruments and infrastructure and institutions that we need to sustainably grow and develop digital economy, innovation economy, and new areas of technology. Turut perlu diberi perhatian hal berkaitan aspek perundangan dan tenaga kerja berkemahiran. Sejumlah 454 kilogram dadah bernilai hampir 70 juta ringgit dirampas Jabatan Kastam. Menurut Ketua Pengarah Kastam Datuk Zazuli Johan, kesemua dadah tersebut dirampas menerusi 3 serbuan awal bulan ini di Pelabuhan Kelang, Selangor dan Kompleks Kargo Udara KLIA Sepang. Jelas beliau, lebih 300 kilogram kokain dirampas di Pelabuhan Kelang pada Selasa lalu selepas memeriksa sebuah kontena. Manakala 126.5 kilogram ketamin ditemukan dalam 15 kotak yang disita di Kompleks Kargo Udara KLIA pada hari yang sama. Sementara itu, pada 4 Jun lalu, 25.3 kilogram ketamin yang disorokkan di bahagian belakang dinding sebuah kontena sejuk beku membawa makanan laut dirampas. Susulan itu, 2 lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan. Rang Undang-Undang RUU Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 akan dirujuk kepada Jawatankuasa Pilihan Khas JKPK Kesihatan Parlimen untuk penelitian lanjut. Menteri Kesihatan Dr. Zalifah Mustafa mencadangkan perkara itu agar Jawatankuasa berkenaan membuat syur-syur selain meneliti dasar generasi penamat GEG serta peruntukan berkaitan. Namun mengambil kira sesi libat urus bersama pihak Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan pada 6 Jun lepas, juga ahli-ahli parlimen, badan profesional dan badan-badan bukan kerajaan, terdapat permintaan agar beberapa perkara dilihat dan diperhalusi secara lebih lanjut yang diperlukan. Jelas beliau, pembentangan bacaan kali pertama rang undang-undang berkenaan serta cadangan merujuk kepada JKPK Kesihatan, bukti komitmen kerajaan pastikan peraturan baru itu dapat diluluskan segera demi generasi baharu. Beliau menyatakannya selepas membentangkan RUU itu bagi bacaan kali pertama pada persidangan Dewan Rakyat. Sejumlah 2.6 juta ringgit telah disalurkan kepada penerima bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin setakat 31 Mei lalu. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni berkata daripada 319 permohonan yang diterima, 150 daripadanya telah diluluskan. Bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin COVID-19 layak diterima oleh pemohon yang merupakan penerima vaksin COVID-19 yang mempunyai kesan adverse susulan imunisasi atau AEFI yang serius atau hilang upaya kekal serta waris penerima vaksin yang meninggal dunia. Beliau menyatakannya ketika menggulung perbahasan kertas putih pengurusan perolehan vaksin COVID-19.
Bertemu kembali, tabung haji mencatat sejarah tersendiri apabila buat julung kalinya menyediakan mesin ATM di bangunan penginapan jemaah haji di Mekah. Mesin yang disediakan di bangunan Abraj Al-Janadriyah di Zon A itu dijangka mampu memberi kemudahan kepada kira-kira 8,000 jemaah. Ketua Rombongan Haji Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman berkata, inisiatif itu berjaya dijalankan dengan kerjasama pihak Bank Al-Inma dan pengurusan bangunan Abraj Al-Janadriyah. Pihak bank juga akan memastikan kualiti perkhidmatan mesin tersebut tidak menghadapi gangguan atau tergendala. Yang penting di sini, apabila sudah wang itu sudah pun berkurangan, pihak bank akan menambah jumlah tersebut di dalam mesin tersebutlah. Jadi kita harap bahawa perkhidmatan yang disediakan oleh Bank Al-Ima itu juga dapat memberi perkhidmatan yang berterusan dan tidak ada sebarang orang kata sebagai perkhidmatan itu terberhentilah. Sebelum ini, jemaah haji perlu berjalan lebih 750 meter untuk melakukan transaksi atau pengeluaran wang daripada ATM. Duduk hotel ni kita orang terpaksa pergi ke bangunan Safwah. Sekarang alhamdulillah. Tadi pun saya berpeluh dah pergi bangunan Safwah. Alhamdulillah lah, tak payah jalan jauh. Okey, nah lagi mudahlah untuk para jemaah keluarkan duit. Okay. Semua rakan-rakan pun bersyukur dengan adanya ATM yang dekat dengan jamaah kita kan, dan kita dah dapat berbelanja. Sementara itu, pendeposit tabung haji TH diminta berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan tawaran pelaburan yang menjanjikan pulangan wang tunai lumayan. TH melalui satu kenyataan memaklumkan ada pihak tidak bertanggungjawab telah menyamar dan menggunakan nama serta logo TH untuk menawarkan skim pelaburan di platform Telegram. Selain itu, pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut turut menubuhkan grup chat tabung haji dan pelaburan untuk mempromosi kegiatan pelaburan dengan menjanjikan keuntungan yang tidak munasabah. Pihak TH sentiasa komited dalam memberi peringatan dan maklumat berkaitan perkara ini kepada para pendeposit di platform-platform komunikasi rasmi TH. Justru TH menasihatkan supaya pendeposit mahupun orang ramai untuk tidak percaya dengan tawaran dari pihak ketiga. Usaha memastikan konsep Malaysia Madani difahami oleh seluruh rakyat di negara ini terus digerakkan oleh Jabatan Penerangan Japan. Di Kelantan, seramai 1,000 penduduk masyarakat orang asli Postuel diberi pendedahan oleh Japan negeri itu menerusi program Kita Madani 2023 di Postuel. Menurut Pengarah Jabatan Penerangan Kelantan, Muhammad Nur Aswadi Mat Nur, tujuan utama program itu untuk menyemai rasa kasih sayang dalam golongan orang asli selain menjadi landasan kepada pemimpin setempat dalam usaha memahami konsep Malaysia Madani. Pilih di sini kerana Postuel ini alhamdulillah mendapat banyak kemudahan daripada kerajaan kita, dan di sini ada dewan yang baik, yang sempurna, dan ada kemudahan elektrik untuk kita melaksanakan program. Pelbagai acara dilaksanakan selain daripada perkhidmatan agensi kerajaan, kita juga laksanakan program sukaneka rakyat sama-sama dengan masyarakat setempat, dan kita juga adakan pertandingan lagu patriotik. Sesungguhnya program ini untuk menyemai rasa kasih sayang kepada negara kita, negeri kita. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Galas, Muhammad Syahbudin Hashim memuji usaha yang dilaksanakan oleh agensi kerajaan bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat di kawasan pedalaman. Saya begitu teruja dengan sambutan yang diberikan oleh masyarakat di sini. Nampaknya mereka begitu gembira, dan program-program yang telah pun dilaksanakan juga menepati cita-rasa dan kehendak mereka di kawasan ini. Ada keterlibatan kanak-kanak, orang dewasa, remaja dan juga para belia. Ini adalah merupakan kesinambungan daripada siri-siri program kemasyarakatan yang diadakan di kawasan kita ini. Operasi Pembenihan Awan OPA akan menggunakan pendekatan serampang dua mata, iaitu memastikan empangan tadahan air terlibat mempunyai kapasiti air mencukupi. Pada masa sama, sektor pertanian tidak terjejas. 6 sungai berpotensi untuk pelaksanaan pembenihan seterusnya. Objektifnya, pertama, selain daripada kita memastikan empangan-empangan
air kita mempunyai kapasiti air yang kondusif, yang mencukupi, tetapi pada masa yang sama salah satu objektifnya adalah untuk memastikan kita dapat membantu juga sebagai salah satu pelan mitigasi dalam menangani impak kepada sektor pertanian untuk membantu sektor pertanian yang terkesan dengan fenomena rejim cuaca yang hadir bersama monsun barat daya yang kita ketahui membawa kepada keadaan cuaca panas dan kering yang menyebabkan kurangnya taburan hujan berlaku di kawasan-kawasan yang terlibat. 6 sungai yang bakal terlibat dengan pelaksanaan pembenihan tersebut adalah Sungai Muda, Sungai Kedah, Sungai Melaka, Sungai Kelantan, Sungai Kelang dan Sungai Similajau. Inisiatif pemilikan kediaman Malaysia iMiliki wajar dipeluaskan kepada semua rakyat Malaysia, bukan terhad kepada pemilik rumah kali pertama. Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia Rehdah Malaysia berpendapat masih ramai yang tidak dapat menikmati manfaat inisiatif tersebut, termasuk individu yang menerima hartanah sebagai harta pusaka. Perluasan insentif tersebut akan membantu kumpulan pembeli yang kehilangan status pemilik rumah kali pertama. Selain itu, Presidennya, Dato' N.K. Tong, turut mengesyorkan agar tarikh akhir iMiliki dilanjutkan. Jelasnya, ramai rakyat yang mungkin tidak menyedari inisiatif itu akan berakhir dalam tempoh 6 bulan lagi. Inisiatif di bawah program pemilikan rumah kerajaan 2022-2023 atau HOPE itu telah bermula pada 1 Jun 2022 dan akan berakhir menjelang 31 Disember 2023. Selaras Belanjawan 2023, ia merupakan salah satu bentuk subsidi bersasar bagi membantu rakyat yang layak. Generasi muda kini kurang mengenali beberapa seni budaya masyarakat dahulu. Misalnya seni muzik tradisional cempuling. Jika tidak diteruskan, generasi muda ia mungkin hilang di telan zaman. Samsia Samsi dari Bandung, Indonesia ada laporannya. Cempuling adalah seni muzik tradisional masyarakat Jawa dan ia selalu dimainkan pada majlis keramaian seperti kenduri kahwin. Bagi memastikan cempuling terus mekar dalam generasi muda, maka pelbagai usaha digerakkan, antaranya menjadikan seni muzik tersebut sebagai identiti negeri Selangor. Pelajar Sekolah Kebangsaan SK Sungai Lang, Kuala Langat, Muhammad Aiman Azlan Rizan, 12 tahun, antara generasi muda yang memilih cempuling untuk memastikan seni muzik itu tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Sebab ramai jarang yang main alat muzik ni dan saya minat main ini untuk memertabatkan dan untuk memertabatkan warisan dan untuk masa depan lah. Sebab dia jarang nampak alat cempuling ni dekat luar-luar. Jadi bila kami main dekat luar, orang nampak, jadi ibu rasa minat, ibu mainlah sekali. Lagu-lagu cempuling ini juga dilihat mampu memberi manfaat kepada generasi muda kerana sentiasa mengingatkan pendengar kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di samping mempunyai unsur nasihat. Dikabari waras, dikabari waras, dikabari. Lagu ini merupakan salah satu muzik dalam cempuling. Jika generasi muda ini tidak mempelajari seni warisan negara, ia mungkin akan pupus atau lenyap selama-lamanya. Justru, cempuling perlu dipelajari dan dikekalkan oleh generasi muda. Samsia Samsi, RTM, Indonesia. Berita
pagi diteruskan dengan perkembangan luar negara. Amerika Syarikat AS akan menyertai semula Organisasi Pelajaran Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNESCO yang berpangkalan di Paris. Perkara tersebut dimaklumkan Ketua Pengarahnya Audrey Azoulay pada Isnin. Menurut beliau, AS telah memaklumkan secara rasmi keputusan untuk menyertai semula UNESCO pada Julai berdasarkan pelan kewangan yang konkret. Sebelum ini, AS menggantung sumbangannya kepada UNESCO pada 2011 dan memberitahu organisasi keputusannya untuk menarik diri secara sah pada 12 Oktober 2017. Pembawitan semula AS adalah hasil persetujuan yang dicapai oleh Kongres pada Disember 2022 yang membenarkan sumbangan kewangan kepada UNESCO. Pemerhati dari Arab Saudi dan Amerika Syarikat mengutuk keganasan yang berlaku selepas gencatan senjata selama 24 jam antara kumpulan bertelagah di Sudan. Ia dilihat sebagai tanda kedua pihak tidak mahu menamatkan sengketa yang kian berlarutan. Menurut sumber, Arab Saudi dan AS meminta gencatan senjata dilaksanakan semula dengan rundingan lebih serius dilakukan segera. Pertempuran yang terjadi sesudah tamat waktu gencatan itu berlaku sengit di selatan dan timur Khartoum serta utara Omdurman. Dua pihak tersebut dilapor menggunakan artileri dan senjata berat bagi mempertahankan kedudukan serta mengawal beberapa pengkalan tentera dan lokasi penting. Pertempuran telah merebak ke kawasan perumahan dengan sekurang-kurangnya 2 orang awam terbunuh dan 12 lagi cedera. Dalam satu kenyataan bersama, Arab Saudi dan AS menggesa agar pertempuran dihentikan bagi membolehkan penghantaran bantuan kemanusiaan dilakukan segera mengikut deklarasi jedah yang telah dipersetujui. Bekas Perdana Menteri Itali Silvio Berlusconi meninggal dunia semalam pada usia 86 tahun. Menurut sumber yang rapat dengan keluarga itu memaklumkan, Berlusconi dimasukkan ke Hospital San Raffaele di Milan pada Jumaat. Beliau dilaporkan perlu melakukan ujian berjadual untuk leukemia kroniknya yang tidak didedahkan sebelum ini. Beliau dimasukkan semula ke hospital kurang daripada sebulan selepas menghabiskan 45 hari di hospital itu untuk rawatan jangkitan paru-paru yang berkaitan dengan leukemia, termasuk 16 hari dalam rawatan rapi. Berlusconi telah berkhidmat sebagai Perdana Menteri Itali selama 3 kali, dari Mei 1994 hingga Januari 1995, Jun 2001 hingga Mei 2006 dan pada Mei 2008 hingga November 2011. Ada 3 aspek yang saya ingin utarakan di sini, iaitu pertama berkaitan dengan perpaduan. Kita semua rakyat Malaysia seharusnya menjadikan nilai perpaduan ini sebagai satu aset kita, aset negara kita yang utama sekali demi masa hadapan. Yang keduanya ialah kita harus kurangkan perbezaan di antara sesama kita sebagai rakyat Malaysia yang kita cintai ini. Kurangkan perbezaan, jurangkan perbezaan di antara setiap kaum dan setiap bangsa dan setiap agama. Dan yang ketiga, seperti pepatah Inggeris, unity begins at home, ataupun perpaduan bermula daripada rumah ibu. Sukan kita mulakan dengan Sukan Malaysia Suma Sarawak 2024 dijadual berlangsung pada 17 hingga 24 Ogos 2024. Perkara itu diputuskan pada mesyuarat jawatankuasa tertinggi SUKMA di Putrajaya pada Isnin. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh yang mempengerusikan mesyuarat tersebut berkata, terdapat penambahan 5 sukan pada tamasya edisi ke-21 itu, iaitu softball, kriket, catur, kabadi dan silambam. Sukan ini masih perlu mempunyai penyertaan 6 negeri sebelum ia dipertandingkan di SUKMA. Okey, so kita ada yang 28 teras, kemudian 4 sukan yang telah dipersetujui oleh Sarawak, sekarang kita tambah 5 lagi. 4 tambah 5 ini 9 sukan ini perlu mempunyai penyertaan sekurang-kurangnya 6 negeri sebelum ia dipertandingkan di Sarawak.
Sukma ke-21 akan dilangsungkan di 8 bahagian di Sarawak iaitu Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sibu, Mukah, Bintulu dan Miri. Acara basikal trek pula akan diadakan di Semenanjung. Jawatan Kuasa Tertinggi Sukma juga bersetuju sukan para Sukma berlangsung pada 21 hingga 28 September 2024. Bergu wanita badminton nombor 1 negara Pelitan M. Tinah menarik diri daripada menyertai Terbuka Indonesia yang dijadualkan bermula semalam hingga 18 Jun di Jakarta. Persatuan Badminton Malaysia BAM dalam satu kenyataan mengesahkan bahawa juara terbuka Perancis 2022 itu menarik diri akibat kecederaan yang dialami Piali di Terbuka Singapura minggu lepas. Menurut kenyataan itu, Piali yang cedera di siku belum sembuh sepenuhnya. Susulan itu, pasukan kejurulatihan membuat keputusan untuk tidak mengambil risiko sekaligus tidak membenarkan pemain itu bertanding. Pada aksi di Terbuka Singapura sebelum ini, Piali dan Tinah menarik diri pada perlawanan pusingan perlembukaan menentang pasangan Jepun Rin Iwanaga Ki Nakanishi pada set ketiga. Menjelang kejohanan Piala Asia bawah 17 tahun di Bangkok, Thailand pada Khamis ini, jurulatih skuad muda negara Osmira Umaru akui kematangan dan mentaliti juara harus dimiliki para pemain biarpun bakal berdepan cabaran yang sukar. Berdasarkan 2 kekalahan kepada Uzbekistan dan Arab Saudi sebelum ini, banyak perkara perlu dilakukan dalam membentuk skuad yang lebih mantap. Saya selalu cakap dengan players untuk tournament-tournament ni, untuk kita, awak reach your best should be enough. Kalau kita boleh main pada ability kita yang sebenar, should be enough kan. Of course kita tolak semua mistik-mistik kecil dan sebagainya. Saya sendiri selalu hanya tekankan performance je kan. You main baik kan, kemudian result tu kadang-kadang kita boleh main game yang paling baik kita main, kita kalah. Kita main teruk macam kita form dalam President Cup kita, kebanyakan dia satu team kan main untuk AMD, main di President Cup, form tak baik, menang semua game. Skuad negara diundi dalam kumpulan A di kejohanan Piala Asia bawah 17 tahun di Bangkok bersama tuan rumah iaitu Thailand, selain Yemen dan Laos. Pasukan yang berada di kelompok 4 terbaik di kejohanan itu bakal memperoleh slot untuk beraksi di Piala Dunia 2023. Saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sabah dan Berita Pagi Sarawak untuk perkembangan berita setempat. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Dekat perpaduan penuhi harapan.